Kejadian COVID-19 ini, kita nampak limitasi kuasa manusia di dalam menolak penentuan dan kehendak Allah. Apa yang boleh kita buat? Sedangkan musuh-musuh lain kita tak setakut macam ini. Kita telah dengar kejadian rompakan di kawasan rumah kita. Kita tak takut sangat di rumah ni, kita boleh pergi dekat tu. Atau kejadian pergaduhan di satu tempat walaupun kematian berlaku. Tapi dengan COVID-19 ni kita tak nampak pun virus tu tak nampak pun. Tapi manusia punya takut bukan saja sampai tak boleh pergi ke mana-mana, sampai nak keluar bilik pun tak berani. Waktu peringkat awal, yang tua-tua di peringkat awal dia nasihatkan jangan keluar bilik kalau boleh, di peringkat awal kan, dalam lepas PKP yang kedua tu. Jadi di sini menunjukkan bagaimana dahsyatnya musibah yang Tuhan turunkan kepada kita. Walaupun dalam bentuk macam ini, semua orang dah takut amat sangat, walaupun musuh tu kita tak nampak tengok. Itu kehendak Allah. Itu belum lagi bayangan-bayangan kiamat yang Tuhan bayangkan dalam Al-Quran, berbagai-bagai. Itu belum lagi, hanya dengan COVID-19 saja. PKP ini telah mengajar saya banyak perkara. Yang pertama, PKP yang kerana COVID-19 ini, dia mengajar saya erti dan juga makna sabar secara yang betul-betul realistik. Sebelum ni kita disebut kena banyak bersabar, kena banyak bersabar, kena banyak bersabar. Mana ujian betul-betulnya? Tapi PKP ini semua orang telah mengalami ujian bersabar ini daripada sekecil-kecil sampai ke tua-tua. Tidak ada siapa yang berani melanggar. Ada satu dua pun yang kena gari, kena apa semua. Jadi pengertian sabar itu, bayangkan kita terpaksa berada di satu lengkungan yang sempit di sekitar rumah kita saja selama 4 bulan dah ni. Saya kena 3 minggu pertama tu, dekat-dekat 4 minggu di rumah anak saya. Keluar pada hospital tu 11 hari bulan, prostate punya operation. 14 hari bulan tu keluar. Kemudian anak saya datang ambil, duduk kat rumah dia. Dia kata nanti duduk kat rumah saya di Kajang tu, payah, dia kata apa-apa hal. Dia ajak jemput pergi duduk di rumah dia di Sungai Buloh, dekat tempat tahanan tu. Saya jangka dalam 3-4 hari boleh balik lah. Kita tak, sebab benda tak ada pengalaman, tak ada jangka pun. Pergi rupanya dia tambah. Saya buat baju bekal dengan isteri saya seorang 2 helai je. Dia nak buat macam mana? Nak ambil baju anak menantu bukan sesuai. Akhirnya basuh baju ni pakai yang itu kotor, basuh balik semula sampai kain tu lumat lah. Nak keluar pergi beli tak boleh keluar. Yang paling teruk lagi apabila ubat saya kehabisan. Nak buat macam mana? Nak minta keluar tak boleh. Payah juga. Akhir-akhirnya nasib baik saya bawa prescription tu berada dengan saya sepanjang masa, dapat pergi beli di kedai farmasi dekat dengan tempat rumah anak. Alhamdulillah selamat. Saya boleh balik daripada rumah anak saya tu setelah masuk 24 hari baru boleh. Itu pun ada satu NGO. Dia telah tanya, Ustaz nak balik tak balik? Saya kata nak lah, macam mana? Dia kata dia dapat kebenaran khas untuk ambil orang macam ni buat balik. Dia pergilah daripada Kajang tu pergi ke Sungai Buloh ambil saya dengan isteri saya. Kalau tidak mungkin terus berada sampai habis 3 bulan lah. Menantu saya cuba nak pergi hantar balik pun pihak OCPD daerah pun tak berani. Dia kata saya boleh lepas kawasan ni, tapi 2 kawasan lagi, Kuala Lumpur, kawasan Hulu Langat macam mana? Jadi tak boleh juga. Itu satu bukti bagaimana PKP mengajar saya erti kebebasan yang cukup klimak. Yang kedua, PKP lah yang memberi saya faham tentang nikmat kebebasan. Sama ni kita tak nilai sangat kita bebas ni satu nikmat sebenarnya. Tapi apabila dah kita terkurung, tak boleh pergi ke mana, terseksanya. Barulah saya insaf betapa terseksanya orang yang berada di tempat tahanan, orang yang berada dalam penjara, orang yang berada di tempat pusat-pusat ni, pelarian tu. Sampai beranak-anak, tuan-tuan bayangkan bertahun-tahun sampai 13 tahun pun ada pelarian-pelarian yang berada dalam khemah-khemah tu. Kita duduk dah 3-4 bulan pun memang dah build. Jadi begitulah erti kebebasan. Sebab itu orang yang ditakdirkan dia masuk penjara, kena sebulan pun cukup pada dia untuk tak mau. Pernah kami buat survey dulu antara hukuman penjara dengan hukuman sebat, mana yang banduan-banduan suka.
Kita fikir kata penjara lah sebab penjara tu ringan dan sebagainya, makan free. Tapi bila di survey, mereka sanggup tukar hukuman penjara tadi dengan hukuman rotan. Kalau kita kata setahun tu 2 rotan, dia lebih suka ganti 2 rotan tu dengan jangan penjara setahun, ataupun lebih, katalah 2 bulan sama dengan 1 rotan. Dia sanggup 2 bulan 1 rotan, jangan masuk penjara. Ini survei yang kita dapati macam itu kebanyakan banduan jawapan dia. Apa sebab? Tak boleh bebas. Hilang kebebasan ni terseksa. Sakit rotan itu di belakang punggung tu sekejapnya dia kata. Walaupun sampai berdarah-darah, doktor pula rawat. Ya tak? Dan doktor cek kalau dia ada punya tekanan darah tinggi pun ditangguhkan lagi hukuman tu. Tapi kalau dia masuk dalam penjara, walaupun ada 1-2 manusia yang boleh buat karang buku dalam penjara macam Hamka, macam orang lain lagi saya tak nak sebut lah, mungkin ada kebaikan, tapi tak semua orang. Majoritinya takut apabila kebebasan kita hilang berada dalam tempat yang macam itu. Nilai kebebasan yang kita sedang miliki ni, baru kita ni tahu setelah kita terkurung tempat yang macam itu. Yang ketiga, apabila hilang teman yang boleh kita berbual. Nak pergi ke masjid surau tak boleh, nak pergi kedai kopi tak boleh, walaupun Astro bagi 24 jam larat nak tengok ke. Orang-orang yang tinggal hanya suami isteri je, orang yang ada anak cucu dengan dia lagi mungkin ramai sikit lah. Saya tinggal dengan isteri saya dah berapa lama, dah 15 tahun dah. Nikmat kita boleh berbual dengan kawan-kawan di surau, di masjid, itu nikmat. Sejak waktu kita pergi kata maghrib, Aisyah, subuh. Apabila benda tu langsung tak boleh buat. Boleh cakap kat kedai kopi, pergi beli nasi lemak pun, atau makan pagi di kedai tu pun boleh bersembang dengan kawan 20 minit pun seronok. Ada orang dia janji, jom kita sama-sama pergi makan pagi-pagi ni, nak sembang. Bila benda tu tak boleh dapat, Allahu Akbar, dia terasa sangat. Itu juga kita, PKP lah mengajar kita mengalami benda tu semua. Yang keempat, PKP juga mengajar saya tentang erti pergaulan kepada hidup kita ni. Jadi kalau orang yang tak suka bergaul dengan orang apa itu, sesuai sangatlah PKP ni pada dia. Sebab saya berjiran dengan sepasang suami isteri, orang muda. Dia langsung tak bercampur dengan orang. Yang si isteri ni tak pernah keluar rumah pun, bunyi suara je. Saya kata kepada isteri saya, jiran kita ni dah PKP lama lah. Dia tidak ada masalah lah. Jadi kita ni agak teruk lah sebab kita baru KP waktu ni je. Tapi ada orang yang macam tu. Kalau macam mamak-mamak ni tak pernah berkeluar, dia tak pernah izinkan isterinya keluar rumah. Tak ada masalah orang macam tu tak. Tapi kita susah lah. Kemudian PKP juga mengajar saya perbezaan pangkat, kedudukan, darjat tidak membuat erti apa-apa pada kita berada di rumah. Tidak ada siapa yang menyanjungi kita. Kalau kita ni boleh pergi ke mana-mana jumpa, Datuk, apa khabar Tan Sri, apa khabar Tuan, begitu begini. Tapi dengan PKP, duduk kat rumah je lah. Isteri pun takkan nak panggil Datuk Tan Sri kat suami dia. Sebab ada orang panggilan itu sendiri mendatangkan nikmat pada dia. Ya tak? Kalau orang tak panggil dia tak saut. Kata orang panggil dia, kata dia nama Hashim, dia Tan Sri Hashim. Orang tak panggil Tan Sri, panggil Hashim, dia tak paling tengok. Panggil Tan Sri pun dia paling tengok. Bagaimana dia rasa nikmat apabila orang panggil pangkat kepada dia. Tapi bila PKP, semua tu hilang. Harap-harap timbul balik lah lepas ni bila dapat bergaul. Kemudian PKP juga mengajar saya kemewahan rumah tangga, kereta besar tidak membuat makna apa-apa. Kereta saya pun kena tukar bateri. Tinggal 4 minggu tak start, anak saya nak boleh start pun tak boleh sebab kunci pintu dia pergi rumah dia aja. Balik-balik pakai dalam seminggu kena pergi tukar. Itulah. Kemudian banglo hebat macam mana pun, apalah kat yang boleh banglo tu datang nikmat kepada kita. Tak ada apa-apa. Jadi buat kita tahu nilai kita ni bukan kepada kebendaan. Nilai kita ialah pergaulan yang kita dapati. PKP telah menghalang benda itu semua. Kemudian keceriaan hidup kita ni apabila berlaku
jeritan anak-anak cucu, laungan anak-anak cucu, bising anak-anak cucu sebuah rumah. Kemudian kawan-kawan di masjid bergurau, kita baca jahlil, buat apa semua. Ini yang menjadikan kehidupan itu meriah. Yang kita katakan kehidupan ni ialah putaran-putaran benda-benda yang macam itu, campuran benda-benda itu semua, ramuan dia yang dipanggil kehidupan. Apabila benda itu semua tak ada dah, pergaulan tak ada di masjid, tak ada, yang ada hanya satu, makannya dengan minum. Makan yang minum pun apa yang ada aja. Baru kita rasa, kalau dah diteruskan lagi begitu, tak tahulah macam mana. PKP juga mengajar saya tentang erti nikmat pergaulan yang macam itu. Jadi pada waktu itu, kalau kita dapat panggilan handphone daripada seorang kawan, rasa jangan berhenti bercakap tu kalau boleh. Jadi pada saya lah, orang lain tak tahu lah, benda ini sikit sebanyak mengganggu, membantu kesunyian peribadi. Kalau tidak lah, tak tahulah. Ya tak? Orang muda-muda pun dah pejabat tak boleh pergi. Dia pangkat engineer apa semua, doktor, dia tak boleh pergi ke pejabat, duduk kat rumahnya. Dia boleh buat kerja online melalui dia buat kerja secara jarak jauh, tapi apa yang nikmat bekerja tak ada. Dia boleh setakat melepaskan kewajipan saja, tapi keseronokan bekerja tu dah tak ada dah. Sehingga anak-anak yang paling malas pergi ke sekolah pun patutnya seronok duduk di rumah. Tapi bila dia berdoa, bila lah nak boleh pergi sekolah pula ni, bila lah nak pergi sekolah pula ni. Bermakna begitulah keadaan masing-masing mengalami PKP. Dan PKP juga mengajar saya bagaimana kita nak bertindak apabila sesuatu yang di luar dugaan berlaku. Waktu tu dengan cara masing-masing. Nak beli makanan macam mana, maka wujudlah satu perusahaan baru pada waktu itu, iaitu runner-runner yang hantar makanan apa semua. Sebelum ni tak ada. Bahkan Kejaya ini saya rasa dah melibatkan ratus ribu orang ni seluruh Malaysia ni. Saya ingat di mana-mana aja, di kampung adik-adik saya pun macam itu. Dia tak boleh pergi ke mana-mana, engage dengan satu orang, pergilah beli mi ke, beli ikan ke, apa runner-runner yang bawa. Tak wujudkan satu bentuk kerjaya bagi anak-anak muda yang susah mendapat kerja. PKP juga dengan cara tak tiba-tiba telah mewujudkan satu peluang kerja baru, walaupun banyak kerja lain telah habis, tapi kerja baru timbul. PKP. Kemudian satu lagi lah, saya terbayang juga, kadang-kadang tidur malam-malam tu dah kita dengan isteri kita aja, larat nak tengok muka dia, tengok muka kita, sunyi lah. Tapi terbayang, saya dah cakap, dia bisik dengan isteri saya, ini baru permulaan ni, alam barzah besok seorang-seorang ni. Melainkan orang yang tak begitu percaya tentang siksa kubur apa semua ni, mungkinlah kita yakin penuh benda tu berlaku, maka kita terasalah kesunyian macam itu, boleh kita terseksa lah. Ini kita berada berseorangan di alam barzakh besok. Melainkan bagi orang-orang yang meragui benda-benda itu begitu. Kemudian selanjutnya, ini penting. Saya insaf lah betapa peritnya orang-orang yang bergantung kepada kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, pekerja-pekerja kontrak yang hanya dapat ada kerja dapat duit, tak ada kerja tak dapat duit. Maka pada waktu itu kerja tak ada. Jadi saya adalah, bukan berkenalan, saya ada juga kontak dengan 2-3 Indon yang dah bekerja bantu rumah saya begitu begini, sikit sebanyak lah. Jadi pada saya berada di Sungai Buloh tu, dia telefon saya, Ustaz, saya tidak ada duit langsung Ustaz nak makan ni, beras patut Ustaz boleh bagi tak bantuan beras? Oh, saya kata saya tak ada di rumah ni, nanti saya balik saya beli. Jadi pada saya balik, saya tolonglah beli beras pada dia, saya hantar duit, panggil dia datang ke rumah. Begitu sekali. Itu yang ada hubungan dengan saya dapat. Allahu Akbar. Yang banyak lagi macam mana? Iaitu daripada mati kelaparan ataupun tak ada makan, tak ada minum. Itu betul serius. Kita yang ada duit pun nak beli makanan payah. Siapa nak keluar pergi beli? Orang yang tak pernah makan nasi hanya dengan ikan masin atau dengan telur, pada waktu tu banyak ikan masin dengan telur je. Yalah. Itu yang ada duit. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, itulah saat-saat itulah yang pada saya lah saya nampak bagaimana bantuan kerajaan yang timbul waktu itu betul-betul bernilai untuk ayat yang berada di kategori yang macam itu. Selanjutnya, PKP juga mengajar saya erti bersyukur. Sama ni kita sebut bersyukur ni, kita kena banyak bersyukur, tapi kita tak alami suasana
untuk kita bersyukur. Tapi apabila kita telah bersyukur, Tuhan elakkan daripada bala yang lebih dahsyat. Tak berlaku rusuhan, tak berlaku pula kematian banyak-banyak, tak berlaku pula kacau balau dalam negara sampai setengah-setengah tempat. Bersyukur, alhamdulillah, Tuhan uji setakat itu saja. Kalau ditakdirkan berlebihan lagi lah. Singapura yang bercakap besar macam mana pun, dia pun sampai sekarang tak selesai masalah dia. Negeri yang dianggap maju dari segi perubatan dan sebagainya, tapi dia luar daripada kemampuan dia juga, sebab yang mengidap itu adalah orang lain yang bekerja di sana. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, perbezaan wang ringgit yang ada di antara kita ni tidak membuat makna apa-apa dalam saat-saat macam itu. Tidak ada beza orang yang gaji jusa satu, yang pendapatannya 20-30 ribu sebulan, dengan orang yang pendapatan gaji hari dapat dalam 100-200 hari. Tidak ada beza apa. Apa perbezaannya? Tidak ada apa-apa perbezaan pun, sedikit pun tidak ada perbezaan. Bahkan kereta besarnya pun hanya letak di rumah, tukar bateri. Bahkan aku ditakdirkan waktu itulah airconnya rosak, elektriknya rosak, siapa nak datang baiki pun tak tahulah, kalau ditakdirkan begitu. Sehingga saya, anak-anak saya nasihat betul, baba jaga betul-betul tu ni peti-peti ais semua tu, kemudian washing machine berjaga. Kalau rosak waktu tu, siapa nak bantu tu? Nak basuh baju macam mana? Ya tak? Dan kita kena berhati-hati macam itu sekali. Sebelum ini telefonnya, waktu tu baru kita tahu di mana kedudukan kita dengan orang lain. Tidak ada perbezaan apa. Bahkan orang yang tidak ada sebuah komitmen tu lebih senang lagi. Maka dengan sebab itu, janganlah kita asaskan kehidupan kita ni di asas material sangat-sangat. Kita nak ego yang kerana kebendaan kita, kita angkuh yang kerana pangkat kita, kita pandang rendah orang lain yang kerana dia miskin. Janganlah. Benar-benar begitu semua amat-amat sementara. Dia boleh hilang bila-bila sahaja. Bahkan kalau tak jadi peristiwa PKP, kalau kita dah tua ni, dia harta banyak berjuta-juta lah simpanan, dia mati habis lah. Apa yang dia boleh bawa? Dia bawa kain putih itu aja. Jadi kalau kita jadikan itu asas untuk kita bergaul, pilih bulu, kita pandang rendah orang tu ni, di samping kita perugi dosa dengan Tuhan, orang pun pandang jebeh dengan kita. Maka saya betul-betul insaf lah, bahawa segala nikmat kebendaan ini, segala-galanya hanya berbentuk sementara sahaja. Maka apabila ianya sementara, janganlah jadikan itu sebagai asas, sebagai kata putus di dalam sebarang tindakan kita, sama ada dengan masyarakat atau dengan siapa juga, kerana ianya amat-amat sementara. Dan PKP lah yang telah mengajar saya semua itu.